Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sambung tajuk masa dan waktu. Hari ini kita akan fokus pada soalan penyelesaian masalah yang dipetik daripada buku teks. Ini adalah bahagian pertama untuk penyelesaian masalah berkaitan masa. Kita teruskan dengan contoh yang pertama. Perhatikan tempoh bagi sebuah rancangan televisyen ialah 2/5 jam termasuk iklan selama 10 minit. Hitungkan tempoh dalam jam dan minit bagi rancangan televisyen sahaja. Baik, untuk lebih mudah untuk kamu memahamkan soalan situasinya, pergi kepada rajah yang berikut. Perhatikan daripada mula sehingga tamat rancangan tersebut termasuk iklan adalah selama 2/5 jam. Tempohnya adalah selama 2/5 jam. Kemudian tempoh selama 2/5 jam ini adalah termasuk slot iklan yang berdurasi selama 10 minit. Jadi soalan ini menghendaki supaya kita mencari tempoh masa rancangan televisyen itu saja, tidak termasuk iklan. Maknanya kita buang iklan. Tempoh iklan tu kita buang. Kita nak mencari tempoh untuk rancangan televisyen itu sahaja. Jadi kita buang rancangan iklan. Jadi apabila kita buang, bermakna operasinya adalah operasi tolak. Okey, operasi tolak. Jadi ayat matematik untuk membuat pengiraan rancangan televisyen sahaja. Jadi ayat matematik untuk kita membuat pengiraan mendapatkan tempoh bagi rancangan televisyen saja ialah 2/5 jam tolak slot iklan selama 10 minit. Dan jawapannya nanti perlu dinyatakan dalam jam dan minit. Berapa jam, berapa minit. Okey, itu keadaan ataupun situasi soalan ini. Kita akan cuba dapatkan tempoh rancangan televisyen tanpa iklan dan dinyatakan dalam jam dan minit. Kita teruskan dengan proses pengiraan. Baiklah, seperti mana yang diingatkan sebelum ni, sebelum kita menjawab soalan seperti ini, kita perlu perhatikan adakah kita perlu membuat penukaran unit terlebih dahulu sebelum membuat sebarang operasi tambah atau tolak. Jadi kamu perhatikan unit yang pertama 2/5 jam dinyatakan dalam pecahan. Kemudian yang kedua 10 minit dalam nombor bulat biasa. Jadi kita perlu menukar 2/5 jam ke dalam bentuk jam dan minit terlebih dahulu sebelum kita boleh melakukan operasi penolakan. Kita hanya perlu menukarkan 2/5 jam kepada minit sahaja kerana dua nombor bulat di depan ni adalah sama dengan 2 jam. Jadi kita perlu tukarkan 2/5 jam sahaja kepada minit. Untuk menukarkan jam kepada minit, 2/5 darab dengan 60 kerana 1 jam sama dengan 60 minit. Okay, kita boleh gunakan kaedah pemansuhan, kaedah meringkaskan pecahan menggunakan sifir 5, 5 darab 1, 5, 5 darab 12, 60. Kemudian ayat matematik yang telah diringkaskan akan menjadi 2 darab 12 bahagi 1. Okay, 2 darab 12, 24. 24 bahagi 1 sama dengan 24. Jadi 2/5 jam sama dengan 24 minit. Kalau 2/5 jam sama dengan 24 minit, maka 2/5 jam sama dengan, ingat 2 kat depan ni, 2 besar ni adalah 2 jam. Sama dengan 2 jam 24 minit. Okey, itu adalah proses penukaran unit bagi 2/5 jam.
Jadi sekarang barulah kita boleh buat operasi penolakan, iaitu menolak 2 jam 24 minit tolak 10 minit. 2 jam 24 minit tolak dengan 10 minit. Kita boleh juga menyelesaikan soalan ini dalam bentuk T. 4 tolak sifar 4, 2 tolak 1, 1. Jadi jawapan adalah 2 jam 14 minit. Okey. Itu untuk penyelesaian soalan yang pertama. Untuk soalan kedua, berikut adalah beza usia antara kereta antik model P dengan kereta antik model Q. Beza usia antara kedua-dua kereta ini adalah 2 dekad 7 tahun. Kereta antik model P berusia 5.8 dekad. Jadi berapakah usia dalam dekad dan tahun kereta model Q? Baik, untuk lebih faham kita sertakan dengan gambar aja. Perhatikan, ini adalah kereta P dan ini adalah kereta antik Q. Beza usia kedua-dua kereta ini adalah 2 dekad 7 tahun. Dan kereta antik P berusia 5.8 dekad, manakala kereta Q usianya belum kita ketahui dan kita perlu cari dan nyatakan dalam dekad dan tahun. Maknanya berapa dekad, berapa tahunkah usia kereta antik Q. Jadi soalan ini saya petik daripada buku teks. Tidak dinyatakan di antara kedua-dua kereta ini sama ada kereta P ataupun kereta Q yang lebih tua, lebih lama. Jadi di sini ada dua kemungkinan. Kita boleh gunakan kaedah tambah ataupun kita boleh gunakan kaedah tolak. Sebab dalam soalan tidak dinyatakan kereta mana yang lebih berusia, lebih tua, lebih lama. Baik. Jadi ada dua kemungkinan yang boleh kita buat, sama ada menggunakan kaedah tambah ataupun kaedah tolak. Kaedah yang pertama, kaedah tambah. 5.8 dekad tambah dengan 2 dekad 7 tahun. Sama dengan berapa dekad, berapa tahun. Okey. Jadi langkah pertama yang perlu kita buat adalah nyatakan 5.8 dekad ini dalam sebutan dekad dan tahun. 5.8 dekad sama dengan 5 dekad 8 tahun. Jadi untuk menyelesaikan mengira usia kereta antik Q, kita cuma perlu tambahkan. Jadi untuk kita mengira usia kereta antik model Q, kita cuma perlu menambahkan 5 dekad 8 tahun dengan bezanya, iaitu 2 dekad 7 tahun. Jadi kita dapat 7 dekad 15 tahun, dan perhatikan 15 tahun ini dah lebih daripada 10 sebab 1 dekad 10 tahun, jadi kita perlu keluarkan 10 tahun, tolak. Bila keluarkan kita kena tolak, dan yang dikeluarkan sebanyak 10 tahun kita perlu masukkan ke dalam unit dekad. 1. Kenapa 1? Sebab 1 dekad sama dengan 10 tahun. 10 tahun yang kita keluarkan tu adalah 1 dekad. Jadi kita tambahkan kepada unit dekad di sini. Jadi kamu akan dapat 8 dekad 15 tolak 10, 5 tahun. Okey, itu usia yang pertama menggunakan kaedah tambah.
Disebabkan soalan ini tidak menyatakan kereta mana yang lebih berusia, yang lebih lama, P atau Q. Jadi ini ada dua jawapan. Ini jawapan pertama 8 dekad 5 tahun. Dan untuk jawapan kedua, kita menggunakan kaedah tolak. Untuk kaedah yang kedua, kita menggunakan kaedah tolak. Iaitu 5.8 dekad tolak dengan 2 dekad 7 tahun. Jawapannya berapa dekad, berapa tahun. Baiklah, 5.8 dekad sama dengan 5 dekad 8 tahun. Baiklah, 5.8 dekad seperti sebelum ni adalah 5 dekad 8 tahun. 5 dekad 8 tahun. Tolakkan dengan 2 dekad 7 tahun. Jadi di sini kita akan dapat jawapan 3 dekad 1 tahun. Jadi umur model kereta antik Q 3 dekad 1 tahun. Dan ini adalah jawapan yang kedua. Jadi kalau kamu semak jawapan di dalam buku teks pun dinyatakan ada dua jawapan. Kerana jawab soalan ini tidak menyatakan yang mana satu lebih lama P dan Q. Jadi ini adalah pengiraan dia, kita kena kira dua kemungkinan. Ada dua jawapan. Okey. Jadi dua-dua jawapan pun boleh diterima. Okey, untuk itu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.